dunia nyawa kita di atas dunia ini. Maka setelah ruh dicabut daripada jasad kita, maka tiadalah lagi kesempatan untuk kita beramal dengan amal yang soleh. Maka setelah ruh dicabut daripada jasad kita, tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Saban hari kita menyaksikan kematian demi kematian di hadapan mata kita. Kita menyaksikan kematian sahabat-sahabat yang terdekat dengan kita. Kita juga menyaksikan kematian di kalangan saudara-saudara yang terdekat dengan kita. Yang mana tuan-tuan, begitulah dengan kita juga, kematian kita sedang dalam perjalanan untuk menjemput kematian kita. Cumanya belum sampai lagi kepada kita. Kematian saya pun dalam perjalanan, kematian kita semua tuan-tuan dalam perjalanan menuju kepada kita pada saat dan ketika ini. Cumanya tak tahu bila sampai. Mungkin 2 minggu lagi, mungkin 2 bulan lagi, ataupun mungkin setelah balik daripada solat Jumaat nanti, kematian kita akan menjengah kepada kita dalam keadaan kita tidak sangka-sangka. Apatah lagi di akhir zaman ini, tak pelik kematian mengunjungi sudah menjadi perkara yang tidak pelik. Setiap hari kita dengar kematian-kematian yang kadang-kadang kita tidak menyangka kematian tersebut. Ada orang menyangka bahawa dengan jaga kesihatan dia panjang umur, tapi baru-baru ni ada orang pulang daripada berbasikal dan meninggal dunia dalam keadaan begini. Berapa minggu yang lepas ada yang meninggal saat tengah jogging. Berapa bulan yang lalu ada yang meninggal saat tengah menunggu nombor giliran di GPJ. Berarti tuan-tuan, kita tidak sangka kematian kita datang pada waktu mana. Tetapi yang pasti tuan-tuan, yang telah meninggalkan dunia ini, yang berada di alam barzakh, semuanya merayu untuk kembali seketika seperti mana peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada saat dan ketika ini, untuk mereka menambahkan amal soleh, untuk mereka untuk menambahkan taubat, istighfar, keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, apa sebab untuk kita tidak bersyukur pada Allah? Tentang orang yang paling beruntung adalah orang yang Allah berikan kesempatan hidup, lalu dia tidak mensia-siakan masa hidup. Orang yang paling rugi tuan-tuan, Allah lanjutkan usia dia tetapi dia tidak ada rasa nak bertaubat pada Allah. Dia tidak ada rasa untuk menambahkan amal ketaatan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling rugi. Sebab tu jangan sia-siakan waktu kita tuan-tuan. Apabila ruang kebaikan terbuka di hadapan kita untuk kita beramal dengan amal soleh, maka rebutlah. Apatah lagi ruang untuk kita solat Jumaat, yang pada solat Jumaat ni tuan-tuan ganjaran yang tersangat besar, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran supaya meninggalkan jual beli semata-mata untuk solat Jumaat. Kenapa disebut sebagai jual beli tuan-tuan? Sebesar-besar benda yang ada di atas dunia ini terlibat dengan jual beli. Kita tengok apa ni, industri kereta, sebesar semewah-mewah industri kereta tuan-tuan terlibat dengan jual beli. Semewah-mewah bangunan yang berdiri megah tuan-tuan terlibat dengan jual beli. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia yang beriman, tinggalkan sebesar-besar perkara dalam hidupmu, tunaikan kewajipan untuk menunaikan solat Jumaat. Tetapi alangkah ruginya tuan-tuan bila dibuka masjid, ada yang sengaja melengah-lengahkan untuk tidak solat Jumaat. Ini berlaku tuan-tuan. Sengaja dia tak daftarkan diri dia, sengaja dia tak cari masjid-masjid. Tuan-tuan, alangkah terkejutnya dia saat kalau dia sengaja melengahkan untuk solat Jumaat, untuk menunaikan solat yang jauh ganjarannya lebih besar. Tiba-tiba saat itu juga Allah sentak nyawanya dan dia kembali kepada Allah dalam keadaan tiba-tiba alangkah menyesalnya dia di hadapan Allah. Kalau kat kampung saya tuan-tuan, kat Terengganu, nak solat Jumaat ikut kapasiti berapa keluasan masjid. Tetapi masjid tak penuh tuan-tuan, dia masih lagi boleh berlega-lega, melewat-lewatkan. Ada yang memang sengaja tidak menaikkan solat Jumaat, kononnya bagi dia tak apalah, tak pergi pun, barangkali masjid dah penuh. Tuan-tuan, orang yang macam ni Allah buka pintu kebaikan, tetapi dia sendiri tidak berusaha untuk menyahut kebaikan yang Allah Ta'ala bukakan kepada.
Maka sebab itu pada hari ini, pada hari Jumaat tuan-tuan, saya menyeru pada diri saya, sama-sama kita mengungkapkan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana Allah yang memilih kita pada tengah hari ini. Tuan-tuan, kita dipilih berada dalam surah Ar-Rahman pada tengah hari ini bukan kerana kita sihat. Dalilnya berapa ramai orang sihat tak datang masjid, tuan-tuan. Kita dipilih pada tengah hari yang mulia ini bukan kerana kita ada kenderaan. Dalilnya tuan-tuan, berapa ramai orang yang memiliki kenderaan tetapi kenderaannya tak pernah jejak pun ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dipilih pada tengah hari ini adalah kerana Allah memilih kita. Maka saat Allah Ta'ala memilih kita, tuan-tuan, maka bersyukur atas sebab pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi sayang kepada kita, ingin menyibukkan kita dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita kadang-kadang terleka mencari dunia siang dan malam sehingga kita tidak ada waktu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pada tengah hari yang mulia ini saya nak sebut tentang nasihat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam satu nasihatnya, man ruziqa khamsan lam yuhram khamsa. Siapa yang Allah Ta'ala kurniakan 5 perkara, pasti dia akan dapat 5 perkara. Siapa dia dalam hidup dia disibukkan dengan 5 perkara ini, maka selayaknya dan sepatutnya, sewajibnya dia akan mendapat 5 perkara ataupun 5 ganjaran daripada 5 perkara yang dia sibukkan ini. Apakah 5 perkara yang disebut di sebalik 5 perkara? Ada 5 perkara ini. Pertama, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man ruziqa syukr lam yuhram az-ziyadah. Kata Abu Hurairah, siapa yang Allah kurniakan syukur dalam hidupnya, maka dia tidak akan terhalang daripada mendapatkan tambahan nikmat daripada Allah. Kerana di sebalik nasihat ini adanya firman Allah yang menyebut, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur aku tambah nikmat bagi. Apa maksud nasihat ini, tuan-tuan? Maksud nasihat ini, kata Abu Hurairah, orang yang Allah rezekikan pada kehidupan dia banyak bersyukur pada Allah, bererti Allah nak bagi tambahan nikmat yang begitu banyak dalam kehidupan. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita kena minta pada Allah supaya golongkan kita dalam golongan orang yang sentiasa bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Kerana apa Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sangat orang yang bersyukur pada aku. Tuan-tuan, dahlah orang yang Muslim itu tak ramai. Di kalangan Muslim itu berapa ramai yang mukmin, lagi tak ramai, tuan-tuan, yang betul-betul beriman. Di kalangan orang yang betul-betul beriman, berapa ramai pula yang Allah Ta'ala pilih duduk dalam majlis ilmu, lagi sikit, tuan-tuan. Dan di kalangan orang yang duduk dalam majlis ilmu, di kalangan orang yang salat berjemaah di masjid dan surau, berapa ramai yang bersyukur di atas sebab kerana dia dapat mengabdikan diri pada Allah teramai. Bahkan orang hari ini dia mengeluh bila nak buat satu ketaatan. Dia rasa terbeban. Baru sekejap saja tidur, tiba-tiba dah azan subuh, Allah, baru dia nak terlelap. Seolah-olah Allah panggil dia itu adalah satu bebanan. Sedangkan manusia ataupun generasi yang terdahulu, mereka menganggap salat adalah satu kerehatan, kerinduan hamba untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menenangkan fikiran dan ketenangan jiwa adalah dengan salat. Maka dengan sebab itu, bagaimana kita ingin menjadi hamba yang bersyukur supaya Allah Ta'ala tambahkan segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Kata ulama dalam mentafsirkan, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat. Apa nikmat yang Allah Ta'ala akan tambah? Dengan 2 nikmat. Yang pertama, nikmat Allah jadikan hidup kita semakin dekat dengan Allah. Makin sibuk kita dengan Allah, makin sibuk kita untuk menunaikan zakat, makin sibuk kita untuk solat berjemaah, makin sibuk kita untuk berinfak, maka Allah Ta'ala jadikan kehidupan kita semakin dekat dengan Allah. Yang ini orang tak nampak satu nikmat. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah tambahkan nikmat dalam hidup kita? Dengan Allah jadikan kehidupan kita bertambah nikmat rezeki anak-anak, isteri yang soleh, anak yang soleh, nikmat perniagaan yang semakin maju, keuntungan yang semakin banyak.
Ini nikmat yang biasa Allah berikan pada hamba-hamba. Maka nikmat ini kita akan dapat dengan cara kita bersyukur. Allah sebut dalam surah Al-Duha bagaimana untuk menjadi hamba yang bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, sebutkan sebagai tanda kita menzahirkan kesyukuran. Maknanya apa tuan? Kita kalau berterima kasih pada manusia, kita akan sebut jasa manusia. Allah, kita akan sebut rumah kita terbakar, wakil rakyat bagi kita rumah percuma. Kita sebut pada anak cucu cicit kita, setiap keturunan kita, kita akan pesan, ingat si fulan bin si fulan ini, dia yang sebab kerana dia lah kita dapat rumah baru, dia bagi rumah kita sebiji. Tuan-tuan, kita akan sebut jasa manusia kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, sebagai hamba yang bersyukur, kita kena menzahirkan dengan kita menyebut nikmat yang Allah berikan pada kita yang tidak ada hitungan dan nilai. Tuan-tuan, kalau kita nak hitung nilai nikmat Allah Ta'ala tidak terhitung. Nikmat sihat yang ada pada jasad kita tak terhitung. Ada orang Allah Ta'ala tarik nikmat jasad yang sihat, buah pinggang dia rosak. Satu saja nikmat yang Allah Ta'ala tarik daripada hidup kita, tuan-tuan, tak terbayar dengan duit yang kita ada pada saat dan ketika. Tuan-tuan, sekali Allah Ta'ala tarik nikmat buah pinggang, setiap masa kena buat dialisis. 3 kali seminggu kena buat dialisis. Sebulan kena bayar lebih kurang RM3,000 lebih. Satu sesi lebih kurang 4 jam. Saya pergi pada pusat dialisis, bagi tazkirah pada pesakit-pesakit yang tengah buat rawatan. Jadi inisiatif pihak pusat rawatan ni, dia jemput ustaz-ustaz bagi tazkirah. Sudah kuliah tu saya tanya staf dia, saya tanya sampai bila diorang ni perlu buat dialisis? Ustaz, biasanya sampai matilah biasanya. Maknanya sukar untuk sembuh. Kalau dapat pun dia kata dapat buah pinggang yang baru, yang sesuai dengan dia, dia boleh terima. Tu pun dia kata kalau dia ada duit nak bayar. Berapa? Dia kata lebih kurangnya dalam RM200,000 saja. Tuan-tuan, itu harga nilai buah pinggang. Yang kalau kita pandang biasanya tak pernah bersyukur pun dengan nikmat sihat buah pinggang. Tapi tuan-tuan, itu nilaiannya. Ada orang, tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik nikmat mata jadi kabur. Kena buat pembedahan laser, kena buat pembedahan mata. Setelah ada satu jemaah, saya tanya berapa dibuat pembedahan, dia kata Ustaz, sebelah RM17,000. 2 belah mata, tuan-tuan bayang hampir RM40,000. Itu pun dia kata muncul company yang bayar. Tuan-tuan, nak kata pun itu baru nikmat mata kabur, bukan nikmat mata tak nampak terus. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak tarik satu sahaja yang ada pada kita, Allah Ta'ala tarik, maka kita tidak terbayar dengan apa yang ada dengan kita pada saat dan ketika. Maka tuan-tuan, apa sebab untuk kita tidak bersyukur pada Allah? Apa sebab lagi untuk kita tidak menggunakan kesihatan ini untuk tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Saban hari Allah Ta'ala berikan nikmat, kita boleh makan, dan makanan masuk dalam perut kita, dia tak muntah balik. Tuan-tuan, ada sahabat saya makan muntah, tak boleh nak telan makanan. Ada orang, tuan-tuan, tak boleh nak makan makanan seperti itu. Maka saban hari Allah jadikan makanan yang masuk dalam perut kita, rasa kesedapan boleh menjadikan kita kenyang. Kita boleh belok macam orang lain, tuan-tuan, kita boleh kencing macam orang lain. Tiba-tiba Allah Ta'ala minta pada kita untuk mengungkapkan zikir, baca Quran, untuk kita mengabdikan diri pada Allah, lalu kita bakhil. Alangkah biadabnya. Maka dengan sebab itu, yang pertama, zahirkan kesyukuran kita menggunakan sendi-sendi kita pada jalan ketaatan pada Allah Ta'ala. Bagaimana kita menggunakan sendi kita pada jalan taat pada Allah? Kata Nabi SAW dalam beberapa hadis, setiap sendi manusia itu adalah sedekah. Tuan-tuan, kita bukan saja boleh sedekah dengan duit, tapi kita boleh sedekah dengan sendi yang ada pada kita. Macam mana kita sedekah dengan sendi-sendi kita? Di antaranya dengan ungkapan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah yang kita ungkapkan itu juga adalah sedekah. Setiap pagi kita bertasbih, setiap pagi kita bertahmid, bertakbir Allahu Akbar, setiap kali kita bertahlil la ilaha illallah, ia adalah sedekah kita pada jalan Allah. Termasuklah disebut yarka'kahuma rak'ataini minad duha, iaitu kamu naikkan salat sunat duha 2 rakaat, itu juga adalah sedekah kita melalui sendi kita. Dan bila Allah bagi sihat, tuan-tuan,
tunaikan solat 2 rakaat duha pada waktu duha. Pada waktu duha sebagai tanda kita bersyukur. Sebab itu kita tengok pada duha itu ada kemurahan rezeki. Sebab apa? Sebab ia adalah sedekah yang dibalas oleh Allah disebabkan kerana sedekah kita melalui sendi-sendi. Kemudian yang kedua, apa lagi disebut kata Abu Hurairah, wa man ruziqa as-sabr lam yuhram at-thawab. Siapa yang Allah Ta'ala kurniakan kesabaran, maka Allah Ta'ala pasti dia akan mendapatkan as-thawab, iaitu pahala yang tidak ada batasan. Tentang siapa Allah rezekikan dia dalam hidup banyak bersabar. Allah sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Ta'ala, sungguh orang yang sabar akan diberikan pahala yang sempurna tanpa hitungan dan batas. Tentang pahala salat berjemaah, Allah sebut, Nabi sebut 27 kali ganda. Pahala sedekah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran 700 kali ganda, bahkan ada yang melebihi daripada 700 kali ganda. Tapi ada pun pahala sabar tentang disebut tidak ada batasan dan tidak terhitung nilainya. Siapa yang sebut? Allah Ta'ala sebut. Berarti semakin kuat kesabaran, makin tak terhitung nikmat pahala yang akan kita dapat. Maka dengan sebab itu, untuk apa kita bersabar dapat pahala? Maka ada 3 kategori sabar yang mendapatkan pahala kita di dunia. Maka moga kita direzekikan sabar dalam ketiga-tiga situasi ini. Yang pertama, sabarnya kita dalam mentaati perintah Allah. Tuan-tuan, nak dapat pahala sabar, iaitu kesabaran kita di dalam mentaati perintah Allah. Makin kita, tuan-tuan, nak buat ketaatan ni, dia kena ada sabar. Ni nak solat berjemaah, dia kena ada sabar. Sebab apa, tuan-tuan? Solat berjemaah lebih sabar daripada solat seorang diri. Sebab tu ramai orang memilih solat seorang diri. Sebab solat seorang diri dia cepat sudah, solat berjemaah ni dia lambat. Orang yang solat seorang diri ni, ada lagi yang lagi teruk daripada solat seorang diri, iaitu orang yang kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Ni orang lagi tak sabar. Pasal apa? Dengan semayang pun dia tak boleh nak bersabar, walaupun menunaikan dalam keadaan seorang diri pun dia tak boleh nak sabar. Dan yang lagi teruk tentang orang yang tak semayang langsung, ni tak boleh nak sabar terus dalam kehidupan. Sebab tu orang yang tak solat, tuan-tuan, dia cepat panah barang. Nyakit panah barang ni dia cepat kena pada orang tak semayang. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergilah cek dekat mahkamah syariah, kes-kes perceraian, puncanya tak semayang. Banyak tuan-tuan kes perceraian di tempat kita ni puncanya kerana tak solat. Sebab apa? Hilang sabar. Bila tak solat, tuan-tuan, dalam rumah tangga dia tak boleh nak sabar. Kalau dia dengan Allah pun tak boleh nak sabar, dengan makhluk lagi lah. Kalau dia dengan Allah pun dia biadab, dengan makhluk lagi lah dia kurang ajar. Jadi sebab tu orang yang tak semayang dia hilang sifat sabar. Sebab tu kes perceraian kat tempat kita ni berlakunya semuanya hal remeh temeh. Sehingga ada kes perceraian tentang bercerai sebab berebut remote television. Bodoh. Suami si berebut remote TV bercerai. Barangkali suami nak tengok kusti, bini nak tengok drama Korea. Bubuk cerai. Ada yang cerai sebab kerana isteri masak tak sedap. Ini dia buat analisis, tuan-tuan. Dia buat keluar satu analisis perceraian yang tak masuk akal. Perceraian hal remeh-temeh. Cerai sebab bini masak tak sedap. Ini nak kata manusia hilang pertimbangan kewarasan akal bila mana tidak kesabaran di dalam menunaikan solat. Maka Allah SWT sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, iaitu dengan cara kita menunaikan solat itu, kata ulama, kita boleh melatih diri kita sabar. Tuan-tuan, orang yang boleh qiyamul lail lagilah besar kesabaran. Orang yang boleh berpuasa sunat lagilah besar sabar dia dapat pahala. Sebab tu nak buat apa ibadah, tuan-tuan, kena sabar. Ni hari ni pun kena sabar. Nak duduk solat Jumaat kena sabar, tuan-tuan. Tinggal seketika main telefon tengah khatib. Pasal apa? Pasal kita nak dapat rahmat redha daripada Allah. Ni kadang-kadang tengah sembahyang Jumaat, tengah khutbah Jumaat pun dia main telefon. Biadab dia dengan Allah. Mahal sangat ke telefon kita, tuan-tuan, sampai nak main juga telefon dalam keadaan tengah orang baca khutbah. Ni suasana ni biasa, tuan-tuan, berlaku begini. Dia duduk belakang-belakang, nak khatib tengah berkhutbah, dia boleh main telefon. Biadabnya dia
tetapi dia tidak memandang apa yang nak disampaikan pada. Dalam keadaan khatib menyeru ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, dia duduk tengok telinga. Maka sebab itu tuan ni, maka sebab itu kena sabar, tahan diri kita daripada berbuat perkara yang menyebabkan kita ni hilang pahala. Maka dengan sebab itu kita akan mendapat pahala ganjaran di sisi Allah. Kemudian sabar yang macam mana kita akan dapat pahala juga tuan-tuan, iaitu sabar kita yang kedua, iaitu di dalam urusan maksiat kita pada Allah. Bila kita ada ruang buat maksiat tuan-tuan, kita bersabar dapat pahala. Bila orang ajak kita untuk mengumpat, membuka aib seseorang, kita menahan diri untuk berbicara kepada aib orang. Tuan-tuan bercakap tentang aib orang ni seronok. Bercakap tentang benda yang membawa fitnah, benda ni seronok kepada hawa nafsu. Tapi tuan-tuan, bila kita bersabar, kita menahan mulut kita, lisan kita daripada berbicara tentang aib manusia, maka itu jauh lebih besar ganjaran pahala yang kita dapat. Maka itu di antara. Kemudian yang ketiga, kesabaran kita di dalam menghadapi ujian kehidupan kita dapat pahala juga tuan-tuan. Ujian Allah Ta'ala beri, takdir Allah Ta'ala dalam hidup kita, kadang-kadang ada yang kena dengan jiwa, kadang-kadang ada yang tak kena dengan jiwa. Maka yang kita kena sabar, banyak bersabar adalah bila yang tak kena dengan jiwa kita. Ya tuan-tuan, kadang-kadang takdir Allah dalam hidup manusia ni berbeza. Tak semua takdir Allah Ta'ala itu indah-indah, tetapi yang pasti setiap takdir Allah itu semuanya indah-indah takdir. Bagi orang yang beriman, dia wajib bersangka baik pada Allah. Seburuk apapun yang menimpa dia, dia wajib bersangka baik pada Allah. Ini kita orang yang beriman. Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi, Allah timpakan penyakit yang melarat, menyebabkan dia tak boleh nak bangun jalan macam orang biasa, tapi hidupnya sentiasa tersenyum gembira. Anak saudara dia datang ziarah, dia kata, wahai bapa saudaraku, bagaimana aku ni tengok kamu ni pelik sungguh. Dalam keadaan kamu diuji kesakitan yang begitu dahsyat, kamu boleh lagi tersenyum gembira. Lalu jawab Imran bin Husain, bagaimana aku tidak gembira? Tidakkah sakit pemberian Allah? Jawapannya mudah. Sakitkah pemberian Allah? Tidakkah Allah yang maha memberi, yang Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya? Takkanlah dia bagi sakit, dia tak tahu itu yang terbaik untuk hamba-Nya? Maka setiap pemberian Allah itu semuanya baik-baik. Kenapa aku tidak reda? Kenapa aku tidak gembira? Maka sebab itu aku gembira dengan semua pemberian Allah. Dia bagi aku sihat, aku gembira. Dia bagi aku sakit, aku gembira. Dia bagi aku kaya pun aku gembira. Dia bagi aku miskin pun aku gembira. Tuan-tuan, sehingga Allah angkat darjah Imran bin Husain. Bukan sahaja manusia yang menziarahinya, bahkan malaikat Allah menziarahinya saat dia sakit. Ini tuan-tuan. Sebab itu dalam hidup kita tuan-tuan, redha ketetapan Allah itu biasa. Yang luar biasa tuan-tuan, bergembira dengan ketetapan Allah walaupun hati kita bersedih. Ini yang luar biasa. Allah Ta'ala takdir anak meninggal tuan-tuan, tetap kita rasa gembira. Meninggal kecil, kita rasa gembira. Sebab apa? Takdir Allah telah meninggalkan dia waktu dia kecil. Mungkin sebab kerana Allah Ta'ala nak jadikan anakku bersama dengan tali pusatnya mengheretku ke dalam syurga Allah. Allah kata, ni orang yang beriman. Sehingga dia tak rasa apa-apa, musibah tu kecil sangat. Anak mati kecil, musibah kecil. Sebab bagi dia musibah yang terbesar bila dia tak dapat masuk syurga. Itu musibah yang terbesar. Jadi maka orang yang beriman, dia tak kecewa dengan dunia dia. Dia tak macam orang yang tidak ada iman dalam diri dia. Dia mudah kecewa dengan dunia, kecewa dengan pekerjaan, gantung diri, bunuh diri. Ini bukan sifat orang yang beriman. Kecewa dengan kekasih, bunuh diri. Kecewa dengan hidup, tentang bunuh diri. Sebab bagi orang yang beriman, apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu adalah benda yang kecil. Nak dibandingkan dengan perjalanan akhirat yang panjang, nak dibandingkan dengan neraka Allah yang terlampau azab, maka dunia itu perjalanan kecil saja. Maka segala apa ketetapan Allah kita terima dengan reda daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hurairah, man ruziqat taubah lam yuhram al-qabul. Siapa yang Allah rezekikan dalam kehidupan dia banyak bertaubat, pasti Allah akan terima taubat. Tuan-tuan, antara orang yang paling beruntung juga Allah rezekikan dia ni mudah untuk bertaubat daripada dosa. Ni rezeki Allah. Siapa yang rasa nak bertaubat, teruskan bertaubat, jangan tangguh-tangguh.
Kerana menangguhkan taubat itu bererti kita telah memenangkan syaitan bagi pihak kita. Mana syaitan bergembira dengan penangguhan taubat. Syaitan yang kata dia akan buat apa jua sekalipun sehingga kita rasa muda dengan dosa kita. Tak apa, makan duit haram sikit-sikit dulu nanti taubat. Apa salahnya sikit-sikit bergembira? Syaitan kata relax lah, toki kamu tak mati lagi. Syaitan dia sentiasa jadikan kita rasa muda. Dia bandingkan usia kita dengan usia orang lain. Dia kata relax lah kamu buat dosa, relax lah. Jika kamu umur jauh lebih tua dari kamu tak mati lagi. Berarti tentang syaitan akan menjadikan kita rasa gembira dengan setiap dosa yang kita buat, sehingga kita rasa nak bertangguh sampai saat kita mati pun yang menuntut kehidupan kita, kematian kita adalah dosa kita pada Allah wa'iyadzubillah. Sebab tu tuan-tuan, ada rasa bertaubat. Berapa banyak pun dosa kita buat, bertaubat. Sebesar mana pun dosa yang kita buat, taubat. Ada orang yang pernah berzina, mari mengadu pada saya kata taubat. Walaupun berapa kali kamu berzina sekalipun, sehingga dia kata ada harapan ke dia dapat calon, maknanya pasangan yang soleh. Seorang perempuan, dia kata ustaz, saya dah berzina, buat benda yang sangat jijik, dia belum kahwin. Saya kata bertaubat pada Allah Ta'ala. Dia kata ada harapan. Saya kata kalau bertaubat, maka Allah Ta'ala kurniakan kita pasangan yang baik sebagaimana kesungguhan kita untuk berhijrah. Dia bertaubat sungguh-sungguh, alhamdulillah dia kahwin pun dengan seorang ustaz. Kahwin pun dia kahwin dengan seorang ustaz. Allah Ta'ala takdirkan begitu. Orang yang Allah Ta'ala jadikan sebesar apapun dosa yang dia buat, bertaubat, Allah pasti terima taubat. Yang paling celaka adalah orang yang tidak ada rasa nak bertaubat pada Allah. Kemudian yang keempat, wa man ruziqal istighfar lam yuhram al-maghfirah. Siapa yang Allah Ta'ala kurniakan istighfar, dia banyak minta ampun pada Allah, maka pasti dia akan dapat keampunan daripada Allah. Orang yang banyak istighfar adalah rezeki daripada Allah. Hari Jumaat tuan-tuan banyakkan istighfar. Istighfar adalah lafaz keampunan yang sangat mudah. Paling ringkas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab itu kita disunatkan dan kita dianjurkan untuk beristighfar 3 kali tiap kali lepas salat. Tiap kali lepas salat pastikan kurang-kurang 3 kali istighfar. Jangan terluput untuk kita beristighfar pada Allah. Ada orang tuan-tuan lepas sembahyang imam baru bagi salam belah kanan, makmum dah hantar motosikal, laju dia lagi. Tak tahu nak pergi mana pun tak tahu. Tuan-tuan istighfar dulu, minta ampun. Paling ringkas astaghfirullah, astaghfirullah. Ini hari Jumaat tuan-tuan banyak istighfar. Orang yang Allah nak ampun dosa dia, Allah Ta'ala jadikan pada mulut dia sibuk beristighfar pada Allah. Jadi sebab tu orang yang Allah Ta'ala nak beri keampunan pada dia, dia sentiasa istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kalau boleh tuan-tuan sebelum mati ni, biar kita hafal satu istighfar yang kita sebut penghulu sekalian istighfar. Bos ataupun ketua istighfar ataupun penghulu istighfar, apa dia yang Nabi ajar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan-tuan cari dalam Google pun ada lafaz sayyidul istighfar. Tuan-tuan letak dalam telefon. Tiap kali pagi sekali tuan-tuan amal, petang sekali. Nabi beri satu jaminan, siapa yang beramal pada waktu pagi sayyidul istighfar, kalau dia mati sebelum masuk waktu petang, waktu malam, maka kalau dia mati saat itu pasti dia menjadi ahli syurga Allah. Allah sekali dia beramal. Malam pula lama sekali. Siapa yang beramal pada waktu petang ataupun pada waktu malam, lalu dia mati sebelum masuk waktu subuh esok, sebelum masuk waktu pagi, lalu Allah Ta'ala jadikan dia akan menjadi ahli syurga Allah. Sebab tu 2 kali sehari menyelamatkan kita daripada azab neraka, tapi tak ramai orang buat. Sebab aku tak tahu kelebihan dia. Maka sebab tu tuan-tuan pastikan kita buat. Lepas salat subuh buat sekali, lepas sembahyang maghrib buat sekali. Tentang kalau kita mati sepanjang pekerjaan kita, semayang kita keluar cari rezeki, tidakkah kita mengharapkan istighfar itu menjadi penyelamat kita daripada kita diumban ke dalam neraka Allah Ta'ala?
Kemudian yang terakhir, wa man ruziqat du'a, yang kelima, siapa Allah rezekikan dia banyak berdoa dalam kehidupannya, lam yuhram al-ijabah, pasti dia tidak terhalang daripada mendapatkan ijabah, iaitu mustajabnya doa dalam kehidupan. Tentang orang yang Allah Ta'ala kurniakan dia banyak berdoa pada Allah, pasti Allah Ta'ala akan kurniakan mustajab dalam kehidupannya, pasti itu. Apa doa yang tuan-tuan nak, pasti Allah makbul, pasti Allah Ta'ala makbul. Yang rugi adalah orang yang tidak diberi kesempatan doa. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku tak bimbang soal pemakbulan doa. Tentang soal makbul ke tak makbul doa, kata Sayyidina Umar, aku tak bimbang, kerana aku yakin bila doa Allah pasti makbul. Lalu apa yang aku bimbang, kata Sayyidina Umar, yang aku bimbang aku tak ada kesempatan berdoa pada Allah. Itu yang aku bimbang. Tentang kita tak bimbang tentang dengan pemakbulan doa, kerana kita yakin Allah makbul doa. Tentang nak masuk syurga, minta syurga. Tentang nak jauhkan daripada azab neraka, minta dijauhkan azab daripada neraka. Tentang yang kita bimbang nak minta syurga pun kita rasa tak ada masa. Itu yang kita bimbang. Siapa yang Allah nak jadikan dia ahli syurga, kata ulama, atas dunia dia banyak minta syurga daripada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Orang yang Allah nak bagi syurga, dia minta banyak-banyak syurga daripada Allah. Tapi siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia sememangnya ahli neraka Allah, pasti dia tidak ada kesempatan untuk minta syurga daripada Allah sewaktu dia datang. Tetap mintalah apapun, walaupun sepelik apapun, iaitu permintaan kita tu. Sebab tu saya selalu kongsi kisah anak, dan saya pernah kongsi di sini. Saya kongsikan sekali lagi kisah, dalam banyak-banyak kisah doa yang mustajab ni tentang yang pelik berlaku hidup saya waktu saya balik Mekah. Balik Mekah, tentang balik daripada umrah, naik satu flight dengan beberapa kumpulan umrah yang lain. Dalam flight ni tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni yang demam sakit. Bila flight dah berjalan nak balik ke KLIA, sakit dia makin teruk, terpaksa dibaringkan di belakang. Dia makin tenang. Sampai pilot terpaksa buat pengumuman, kita terpaksa buat pendaratan kecemasan. Buat pendaratan kecemasan, tak sampai 5 minit turun. Kebetulan waktu tu duduk di atas ruang udara India, turun tetap mendarat di lapangan terbang India. Sampai di lapangan terbang India, terus bawa hamba Allah Ta'ala ni pergi ke hospital berdekatan. Selama beberapa jam, alhamdulillah sihat walafiat. Kebetulan hamba Allah Ta'ala tu tadi duduk depan tempat duduk saya. Yang saya terkejut tentang apa kawan-kawan dia sebelah dia cakap, dia kata itulah waktu dia duduk kat Mekah baru ni, dia duduk cakap sangat yang dia balik nanti dia rasa macam dah lama dah tak singgah di India. Dia kata Allah, kawan dia cakap, saya dengar dengan terima. Dia buat cakap di Mekah tentang rasa nak singgah di India. Dia puas tentang rasa nak singgah di India je rasa. Tentang Allah takdirkan makbul sungguh kata-kata dia, singgah sungguh dia di India tuan-tuan. Bukan dia seorang, dengan aku sekali singgah. Saya dengar tuan-tuan, terkejut saya. Saya kata rugi sungguh aku tak doa banyak-banyak depan Kaabah. Tahu-tahu tak, kalau tahu macam tu doa nikah dulu. Gurau je lah. Ni ada rakaman ni, tak dikira ni. Dia potong, dia bagi kat isteri saya. Nah ini aku nak menjawab. Tuan-tuan nak kata apapun doa kita tuan-tuan, Allah pasti Allah makbul sepelik apapun. Apatah lagi doa kita di tempat paling mustajab, Mekah, Madinah, jangan buat main tuan-tuan. Berapa banyak kisah pelik-pelik. Dia datang ke Madinah, dia komplain makanan di hotel, dia kata apa punya makanan tak sedap sangat. Tuan-tuan, sepanjang 2 minggu dia duduk menunaikan umrah, semua makanan dia jadi tak sedap. Balik Malaysia nasib baik sedap semula. Kalau tak, ya tuan-tuan, makan tak sedap. Jadi sebab tu tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak, yakin Allah pasti mustajab sepelik apapun doa kita. Ni hari Jumaat yang mulia ni tuan-tuan, kita doa, ya Allah, kau jadikanlah seluruh ahli jemaah yang ada di dalam masjid surah Ar-Rahman pada tengah hari ini, ya Allah, jadikanlah kami berkumpul di dalam syurga kamu, ya Allah, tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Allah boleh jadikan kita semua ni duduk dalam syurga Allah tuan-tuan. Kena amin bersungguhlah tuan-tuan. Ni amin pun tak sungguh mana.
Jadi sebab tu tuan minta sungguh-sungguh, tuan nak apa minta, nak kaya minta, nak anak soleh minta, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitu setiap apa yang kita buat ini Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Yang pasti jangan bakhil dalam berdoa pada Allah, banyakkan minta doa pada Allah. Tuan kita ada kesempitan hidup, jangan lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi sekadar itulah tuan sebagai perkongsian pada tengah hari yang mulia ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kerahmatan, keberkatan pada kita tuan-tuan. Jadi sebelum itu di luar sana tuan-tuan ada dua tabung. Satu tabung iaitu tabung surau Al-Abidin, iaitu untuk dana pengimarahan ataupun dana untuk pembangunan surau Abidin ini. Jadi siapa-siapa yang nak berinfak ada di sana, di belakang sana, insya-Allah. Tuan-tuan infak, insya-Allah setiap kali orang memakmurkan surau ini, moga-moga menjadi pahala yang berpanjangan kepada kita walaupun setelah kita mati meninggal dunia. Kemudian yang kedua tuan-tuan, ada tabung mahat tahfiz saya yang tertulis tabung Ustaz Luqman, ada di belakang sana. Jadi tuan-tuan yang nak berinfak, tabung hari ini saya niatkan untuk kompleks pembangunan tahfiz saya cawangan di Terengganu. Saya ada dua cawangan, satu di Seksyen 7 Shah Alam, ada 22 orang pelajar yang mengaji secara percuma, sebahagian anak yatim fakir miskin. Kemudian yang kedua ni yang kita tengah nak buat ni tuan-tuan, iaitu kompleks di Terengganu atas tanah wakaf lebih kurang 4 ekar. Jadi tanah tu kita dah siap tambung 400,000, kita selesai dah bayar. Jadi tuan-tuan sebahagian kita guna dana sumbangan, sebahagian kita guna duit daripada perniagaan mahat sendiri. Jadi tuan-tuan berinfaklah untuk insya-Allah komplek ni kita akan buat menampung bukan 200 orang di kalangan khusus anak yatim fakir miskin sebahagian besarnya untuk pengajian percuma tuan-tuan. Untuk pengajian percuma itu niat saya lah. Dengan sahabat-sahabat kita nak buat pendidikan tahfiz percuma dan pengajian kitab percuma ni. Sama saya ni tuan-tuan lot wakaf, satu lot RM50. Kalau tuan nak berwakaf lah, boleh jumpa dengan saya selepas Jumaat ni, insya-Allah, untuk niat atas nama arwah pun boleh. Apa yang baik datang daripada Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.